Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tutorial A, kumpulan pembentangan minggu ke-11 akan membentangkan tajuk kaitan nafkah dan ketaatan bagi suami dan isteri berdasarkan pandangan fuqaha mengenainya. Saya Puteri Nur Syafiqah binti Rosli akan membentangkan bersama dua sahabat saya iaitu Dayang Mahira Akilah binti Abdul Manan dan Siti Fatimah Azra binti Syahril Azman. Untuk pengenalan, perkahwinan adalah suatu ikatan yang menyatukan dua insan antara lelaki dan perempuan. Dari ikatan perkahwinan dapat memperluaskan hubungan kekeluargaan. Di dalam hubungan perkahwinan, terdapat pelbagai tanggungjawab yang perlu dijalankan oleh suami maupun isteri bagi memastikan bahtera rumah tangga yang dibina kekal berada dalam keadaan harmoni dan diberkati. Salah satu tanggungjawab di dalam alam perkahwinan adalah nafkah. Menurut Islam, seorang isteri berhak untuk mendapatkan keperluan hidup dan nafkah yang mencukupi dari seorang suami. Pemberian nafkah kepada isteri adalah tanggungjawab suami seperti mana yang telah ditetapkan oleh Islam. Hal ini jelas berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 24 yang bermaksud, kaum lelaki itu adalah pemimpin, yakni yang bertanggungjawab terhadap kaum wanita kerana Allah melebihkan sebahagian daripada mereka, yakni lelaki atas sebahagian yang lain, iaitu wanita, kerana mereka lelaki menafkahkan sebahagian daripada harta mereka. Seterusnya adalah definisi nafkah. Nafkah menurut istilah ialah mengeluarkan belanja atau sara hidup kepada mereka yang wajib ke atas seseorang untuk dibiayai. Biaya yang dimaksudkan ialah semua hajat atau keperluan sama ada pendidikan, makanan, tempat tinggal dan sebagainya. Jenis-jenis nafkah suami terhadap isteri terbahagi kepada dua iaitu nafkah zahir dan nafkah batin. Zahir terbahagi kepada 5 iaitu tempat tinggal yang selesa, makan minum yang mencukupi, pakaian baru sekurang-kurangnya 2 persalinan setahun, perhiasan setara yang mampu, serta perubatan jika ada masalah kesihatan. Seterusnya adalah nafkah batin. Nafkah batin adalah hubungan intim antara suami dan isteri. Nafkah secara batin ini mempunyai beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk memastikan nafkah batin ini berlangsung dengan sempurna. Antara syarat tersebut ialah akad nikahnya sah, isteri menyerahkan diri kepada suami, isteri melayani suami, isteri tidak menolak diajak untuk berpindah ke tempat pilihan suami, dan isteri memiliki kemampuan untuk melayani suami. Baiklah, saya akan teruskan dengan kadar nafkah. Perbahasan sebelum ini telah dijelaskan bahawa menjadi satu kewajipan suami untuk mengeluarkan nafkah kepada isterinya. Bagaimanapun, timbul pula persoalan iaitu berapakah kadar nafkah yang wajib dikeluarkan oleh suami kepada isterinya. Dalam hal ini, para sarjana Islam berpandangan bahawa kadar nafkah tidak ditentukan secara khusus dalam Islam, namun ia perlu diberikan secukupnya berdasarkan kepada uruf setempat dan mengambil kira kemampuan suami. Menurut Al-Qurtubi, suami hendaklah memberi nafkah kepada isteri dan anaknya yang kecil mengikut kadar kemampuannya. Sekiranya dia dilapangkan, maka berikan kecukupan kepada tanggungannya. Namun sekiranya dia seorang yang fakir, maka berikan sesuai dengan kemampuannya. Sekiranya suami gagal memberikan nafkah asasi yang paling minima iaitu seperti makan dan minum pada tempoh sekurang-kurangnya 3 hari, maka isteri berhak untuk meminta fasakh. Bagaimanapun, fasakh tidak boleh dituntut semata-mata kegagalan suami memberikan kemewahan setaraf dengan kemewahan yang diberikan sebelum ini atau semata-mata kedudukan kewangan suami semakin merosot. Tempoh pemberian nafkah. Suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya sepanjang tempoh perkahwinan. Dalam erti kata lain, selagi mana tidak berlaku permubaran pada ikatan perkahwinan, maka selagi itulah suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya. Walau bagaimanapun, sekiranya berlaku penceraian antara mereka berdua, maka isteri masih berhak menerima 2 bentuk nafkah daripada suaminya, iaitu nafkah iddah dan hak terhadap mut'ah. Nafkah iddah.
Nafkah iddah merupakan salah satu daripada nafkah wajib daripada suami kepada isterinya ketika berada dalam tempoh iddah. Sarjana Islam sepakat bahawa hukum bagi nafkah iddah adalah wajib bagi mereka yang diceraikan dengan talak raj'i. Dalam tempoh ini, suami wajib menyediakan nafkah kepada isterinya seperti tempat tinggal, makan dan minuman, pakaian dan lain-lain sebagaimana dalam tempoh perkahwinan mereka sebelum ini. Hal ini memandangkan perempuan tersebut masih dianggap berada di bawah tanggungan suaminya, malah ia boleh dirujuk kembali dalam tempoh tersebut. Firman Allah Ta'ala, tempatkanlah perempuan-perempuan dalam tempoh iddah di tempat tinggal kamu mengikut kemampuan dan janganlah kamu memudaratkan mereka untuk menyusahkan mereka. Jika perempuan-perempuan yang diceraikan itu mengandung, maka berikanlah kepada mereka nafkah sehingga melahirkan kandungannya. Namun, bagi perempuan yang kematian suami atau perkahwinannya fasid atau syubha, maka para sarjana Islam bersepakat bahawa nafkah iddah tidak wajib lagi bagi mereka. Dalam mazhab Syafi'i, isteri yang diceraikan dengan talak bain tidak ada baginya nafkah iddah memandangkan perkahwinan itu pun telah tamat. Namun, sekiranya isteri yang diceraikan dengan talak bain dan berada dalam keadaan mengandung, maka dia masih boleh menerima nafkah iddah daripada suaminya lantaran dirinya dibebani dengan anak bekas suaminya. Firman Allah Ta'ala, jika perempuan-perempuan yang diceraikan itu mengandung, maka berikanlah kepada mereka nafkah sehingga melahirkan kandungannya. Berdasarkan firman Allah yang disebutkan tadi, dapat dikeluarkan bahawa isteri yang bercerai dengan talak bain dan tidak mengandung, maka dia tidak berhak untuk menerima nafkah. Penceraian daripada perkahwinan yang fasid dan syubha turut tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah. Selain dua perkara ini, isteri yang nusyus juga tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah. Istilah nusyus boleh difahami sebagai perempuan yang menderhakai suaminya. Selain daripada nafkah iddah, hak mut'ah juga merupakan kewajipan suami ke atas isterinya selepas berlakunya perceraian. Mut'ah bermaksud harta yang perlu dibayar oleh suaminya kepada isterinya selepas berlaku perceraian. Pensyariatan membayar mut'ah daripada suami telah ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu Taala, tidak ada kewajipan membayar iaitu mas kahwin ke atas kamu jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan mas kahwinnya, dan hendaklah kamu berikan mut'ah kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya, iaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Demikian pula ayat lain, Allah berfirman, dan perempuan-perempuan yang diceraikan bagi mereka mut'ah yang makruf daripada suami mereka sebagai kewajipan ke atas orang yang bertakwa. Terdapat 3 keadaan isteri yang dicerai berhak mendapat mut'ah. Yang pertama, apabila telah berlaku persetubuhan. Yang kedua, apabila tidak berlaku persetubuhan tetapi mas kahwin tidak disebut ketika akad. Dan yang ketiga, apabila perceraian berpunca daripada suami sama ada telah berlaku persetubuhan ataupun tidak. Namun dengan syarat mas kahwin tidak disebut ketika akad. Seperti juga nafkah, kadar pemberian mut'ah turut tidak ditentukan secara spesifik dalam syarak. Sehubungan daripada itu, ia bergantung kepada persetujuan antara suami dan isteri. Bagaimanapun, jika berlaku perselisihan antara suami dan isteri, maka ia perlu dirujuk kepada hakim untuk menentukannya. Seterusnya, kita akan masuk kepada pandangan fuqaha mengenai nafkah suami terhadap isteri. Para ulama bersepakat suami wajib memberi nafkah kepada isterinya. Ini bersandarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang bermaksud, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Para ulama juga bersepakat perkara ini termasuk juga sekiranya isteri mempunyai pendapatan, harta atau pekerjaan, nafkah tetaplah dipangku oleh suami dan perkara itu adalah tetap wajib. Di dalam perbahasan nafkah suami terhadap isteri, para fuqaha membahagikan kepada 3 golongan suami, yang senang, sederhana dan susah.
Sekiranya suami merupakan orang susah, maka cukup sekadar mengeluarkan nafkah yang asas, seperti mengeluarkan secupak beras berserta dengan lauk asas yang mengikut tradisi setempat. Kemudian, menyediakan pakaian asas untuk dipakai isteri mengikut pakaian yang dipakai masyarakat setempat sama ada ketika di rumah dan ketika keluar dari rumah. Cukup sekadar menutup aurat serta mengikut budaya pakaian orang Islam setempat. Kemudian, menyediakan rumah mengikut kemampuan tanpa disyaratkan untuk memiliki rumah tersebut. Sudah memadai sekiranya menyewa. Sekiranya suami yang tidak berkemampuan ini menunaikan tanggungjawab dengan memberi nafkah asas ini, maka isteri tidak berhak untuk memohon fasakh. Selain itu, para fuqaha berpendapat seorang suami wajib memberikan nafkah tanpa mengira banyak ataupun sedikit kepada isterinya, walaupun isterinya sudah bekerja. Hal ini kerana tugas seorang suami adalah bertanggungjawab terhadap keperluan isteri dan anak-anak berdasarkan kemampuannya. Namun, kewajipan suami untuk memberi nafkah terlepas sekiranya isterinya redha dan mengizinkan untuk tidak diberi nafkah. Tetapi yang dibimbangi apabila muncul masalah di kemudian hari. Kemungkinan isteri akan mengungkit dan akan mendatangkan masalah yang lebih besar kerana masalah nafkah ini. Para fuqaha menasihatkan supaya suami perlu bertekad untuk menguruskan nafkah keluarga dengan baik. Perlu sentiasa berunding dengan hikmah dan baik dengan isteri. Dicadangkan juga suami dan isteri menyediakan plan tindakan bersama bagi mengurus kewangan keluarga. Seterusnya kita akan membincangkan tentang hal ketaatan suami dan isteri. Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahawa isteri perlu taat kepada suami dalam aspek yang makruf. Ini kerana suami adalah ketua dalam keluarga atau tuan untuk ditaati. Dalil Nabi SAW yang bermaksud, jikalau aku memerintahkan seseorang supaya bersujud kepada seorang lain, nescaya aku perintahkan isteri supaya bersujud kepada suaminya. Islam menetapkan bahawa ketaatan isteri kepada suami bukanlah kepada perkara mungkar serta tidak boleh menandingi ketaatan kepada Allah dan Rasul. Menurut Mustafa Al-Khin, Mustafa Al-Bugha dan Ali Syarbaji pula, isteri wajib mengikuti, mentaati dan menjadikan suami sebagai penguasa dirinya. Beliau juga wajib menjaga rumah tangga suami. Dalil daripada hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, apabila seseorang perempuan tidur pada malam hari dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, malaikat akan melaknatnya sehingga subuh hari. Hak ketaatan dan mendapat layanan baik serta keperluan batin suami adalah tanggungjawab isteri. Ketaatan terhadap suami termasuk juga tinggal bersama suami di rumah yang disediakan suami dan tidak keluar rumah tanpa izin daripada suami. Perbuatan isteri yang keluar daripada rumah tanpa keizinan suami boleh dianggap nusyus yang akan memberi kesan kepada nafkah isteri. Seterusnya kita akan lihat pula kaitan antara nafkah dan ketaatan bagi suami dan isteri. Menurut Atiyah Saka, isteri wajib mentaati suami. Jika lelaki dibebani dengan tanggungjawab memberi nafkah atau rumah dan perlindungannya, kemudian wanita mengabaikan ketaatannya, tidak menyambut seruannya dan tidak mengabulkan permintaannya, maka dia menjadi penyebab kesusahan dan penderitaan orang yang berusaha membahagiakannya. Hak nafkah akan hilang sekiranya mereka nusyus terhadap suami, iaitu tidak taat kepada suami seperti meninggalkan rumah suami dan enggan berpindah mengikut suami. Namun, para isteri janganlah merasakan ketaatan kepada suami merupakan satu perkara yang boleh membebankan dirinya, kerana walaupun ia berat untuk dilaksanakan, tetapi Allah SWT telah menjanjikan balasan yang terbaik sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmizi yang bermaksud, mana-mana wanita yang mati sedangkan suaminya redha akannya, maka dia akan masuk syurga. Berdasarkan pembentangan kami di atas, dua perkara dapat disimpulkan. Yang pertama, hak dan tanggungjawab daripada akad perkahwinan mempunyai tujuan melahirkan kebahagiaan dalam sesebuah keluarga yang terbina. Yang kedua, pengabaian terhadap nafkah dan ketaatan boleh mengakibatkan timbul ketidaktenteraman dalam kehidupan berkeluarga dan mungkin mengundang perpisahan. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.